Saya persilakan Yang Berhormat Segambut. Terima kasih Speaker. Segambut mengambil bahagian dalam perbahasan ini dan saya nak mulakan perbahasan saya dengan menyatakan sokongan saya terhadap semangat undang-undang ini. Tetapi kalau saya lihat undang-undang ini ada banyak ruang untuk penambahbaikan dan saya akan jelaskan kenapa saya nak minta supaya undang-undang ini ditangguhkan sehingga penambahbaikan dilakukan. Yang pertamanya, rang undang-undang ini adalah penambahbaikan ataupun upgrade terhadap program iSuri yang telah dilancarkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan yang memberi pengiktirafan kepada suri rumah tangga yang melakukan kerja sebagai jasa mereka untuk membina negara kita melalui kerja domestik dan membantu menjaga anak serta keadaan rumah. Tetapi kalau kita lihat rang undang-undang ini sekarang, yang pertamanya adalah takrifan. Ramai kawan-kawan saya telah mengatakan bahawa ini sepatutnya merangkumi suami rumah, house husband. Kalau kita lihat fasal 3 dan fasal 14 untuk tafsiran, kalau saya boleh, saya nak cadangkan untuk masukkan sekali takrifan suri rumah ini ertinya mana-mana perempuan ataupun lelaki sama ada telah berkahwin atau belum berkahwin yang menguruskan rumah tangga atas dasar sepenuh masa atau tidak dan termasuklah A seorang suami ataupun isteri, janda atau balu ataupun duda dan B seorang ibu atau bapa kepada seorang anak atau lebih termasuklah ibu tunggal. Ini kerana data kita tahun 2020 telah menunjukkan bahawa wanita yang bekerja sekarang hanya 55.3% dan lelaki yang bekerja bukan melebihi 90% pun, hanya 80.6%. Jadi ada banyak ruang untuk kita menggalakkan supaya bila ada satu suami atau isteri pergi kerja, spouse itu boleh tinggal kat rumah dan bantu jaga anak. Kalau kita lihat grant taska yang kita bagi kepada agensi kerajaan semasa Pakatan Harapan mentadbir, dasar itu bila kita bagi duit itu kepada agensi yang mempunyai ramai anggota lelaki seperti PDRM, jawapan kementerian kepada mereka adalah walaupun kementerian ini ramai lelaki tetapi tolong mohon untuk grant taska kerana tanggungjawab menjaga anak ini kita nak normalize bahawa lelaki juga patut mempunyai tanggungjawab untuk menjaga anak. Ini semangat baru kerajaan yang kita lahirkan pada masa itu untuk pastikan kita berlaku adil kepada wanita dan lelaki. Jadi saya minta kalau boleh tambah takrifan ini supaya suami rumah juga mempunyai perlindungan. Yang keduanya, stereotip bahawa wanita saja yang boleh buat kerja rumah mesti dihentikan. Okey, jadi kalau boleh, kalau kita masukkan ini, kita akan melahirkan ramai lelaki yang bertanggungjawab sebagai seorang bapa dan sebagai seorang suami. Kerja rumah kena berlaku adil, semua kena berkongsi. Yang keduanya adalah isu pampasan terlalu rendah. Kalau kita lihat jadual kedua, amount maksimum kalau hilang tangan bayaran sekaligus hanya 30,000. Kalau kita lihat pendedahan baru-baru ini, allowance duta khas ke 4 negara, 4 duta khas yang keluar negara hampir 1 juta, duit itu yang kita bazirkan seperti itu sebenarnya boleh bantu 30 wanita untuk dapat pampasan penuh. Jadi saya lihat walaupun kita nak bagi perlindungan tetapi pampasan yang kita letak sini kehilangan dua-dua tangan hanya 30,000. Kuala Selangor nak mencela ke? Dengan izin. Speaker, saya Speaker. minta pembahas saya bagi saya sedikit masa. Ya, saya tidak berpeluang berbahas, Datuk Speaker. Kalaulah dalam rangka ini juga, Yang Berhormat Segambut ya, apakah sudah sampai waktunya supaya perkara-perkara ini, peruntukan-peruntukan ini, skema-skema ini dilihat dalam rangka besar, lebih besar, dengan izin Social Protection Floor ataupun asas rantai keselamatan untuk wanita, khasnya untuk suri rumah. Yang mana iSuri kita dahulu, kita predating us ataupun yang mendahului
Dan sekarang ini KSSR ini, Keselamatan Sosial Suri Rumah ini perlu dipikirkan dengan satu pendekatan yang lebih holistik. Terima kasih. Bukan saja dilihat secara runcit-runcit. Terima kasih. Saya setuju Kuala Selangor dan saya nak habiskan poin ini berkaitan dengan poin terakhir saya iaitu rujukan kepada jadual ketiga ya, kadar caruman. Kalau kita lihat perkataan yang kita gunakan dalam rang undang-undang ini, kadar bayaran caruman yang dibayar terlebih dahulu adalah berdasarkan amaun pendapatan bulanan, anggapan bagi suri rumah. Dan anggapan ini RM600 untuk nilai kerja seorang suri rumah. Kalau kita lihat perkataan English yang kita ada kat sini, okay, saya rasa sangat menghina. The rates of payment for contribution paid in advance is based on the amount of presumed monthly income for housewives, RM600 a month. Kalau kita lihat gaji minima yang baru diperkenalkan oleh kerajaan ini, gaji minima satu bulan RM1,500. Okay, kalau kita pergi coffee shop sekarang, warga asing yang membuat minuman, gaji minima mereka sudah mencecah RM3,000. Tetapi untuk suri rumah, wanita kita, golongan ibu kita, amaun anggapan bulanan RM600. Perkataan ini sangat menghina. Itu sebab saya meminta kalau boleh kita tangguhkan kerana perkataan seperti ini walaupun semangat kita adalah untuk melindungi golongan wanita tetapi perkataan yang kita gunakan ini sangat menghina kerja mereka. Kalau kita lihat ya, kalau RM600 sebulan, Tuan Speaker, bermaksud dalam satu bulan 30 hari, satu hari gaji minima mereka seorang suri rumah RM20. Nasi campur di Kuala Lumpur sekarang satu pinggan RM10. Bermaksud kalau suri rumah dapat RM20 sehari, kais pagi, makan pagi. Buat kerja rumah pagi, tengah hari dan malam dapat 2 pinggan makan, 2 pinggan nasi. Okay, saya rasa ini tak sepatutnya berlaku dan kalau kita lihat rokok, satu kotak rokok sekarang ya sudah mencecah RM17. Ini untuk Marlboro. Rothman RM12 sekotak. Winston RM15 sekotak. Gaji ibu satu hari RM20. Sangat-sangat menghina. So saya minta Timbalan Menteri yang akan menjawab nanti kalau boleh saya menyokong undang-undang ini tetapi saya rasa perkataan ini kalau kita biarkan seperti ini dalam Hansard sangat menghina golongan yang kita sepatutnya melindungi. Segambut mohon membahas. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Segambut.